Assalamualaikum. Ini hari berita terbaru daripada Malaysia Kini. Baru sekejap lagi. 11.44 dikemaskinikan. Dia kata Parlimen kecoh membangkang persoalkan Pekanan Agung batal ordinan darurat. Okey, cerita ni saya rasa saya perlu ulang sebut sedikit cerita dia macam ni. Okey. What problem dengan pembatalan ordinan darurat yang diumumkan semalam katanya, yang diumumkan semalam oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tauhidin Hassan, yang mengatakan bahawa ordinan darurat telah ditamatkan pada 21 hari bulan Julai. Okey, cerita dia macam ni. Setiap satu ordinan darurat ini, kan, sama ada bila nak buat ordinan darurat dan juga penamatan ordinan darurat perlu mendapat perkenan Yang-Bertuan Agong, cerita dia. Kan? Jadinya ianya memerlukan satu proses, dan di mana proses ini bila dapat perkenan Yang-Bertuan Agong, ordinan darurat dibatalkan, ianya mesti dimasukkan dalam Warta Persekutuan dalam tempoh 24 jam selepas perkenan itu telah dapatkan. Cerita dia gini. Katalah pada 21 hari bulan Agong, Kabinet contohnya pada 21 hari bulan Kabinet telah mengusulkan bahawa pembatalan itu kepada, dan Agong pula menerima pembatalan itu pada pukul 5 petang. Maknanya pada 21 hari bulan, pada pukul 5 petang 21 hari bulan, maknanya pada sebelum pukul 5 petang 22 hari bulan, pembatalan ordinan darurat ini perlu ada dalam Warta Persekutuan. Dia mesti dalam tempoh 24 jam. Cerita dia. Dia tidak boleh lebih. Sekarang ni sehingga ke hari ini kita tak nampak lagi ada Warta Persekutuan yang membatalkan ordinan darurat 2021. Sehingga hari ini, sehingga pagi ini, tak ada lagi cerita dia. Jadi soalan yang nyata, adakah diorang kerajaan Perikatan Nasional cuba nak menipu Agong, ataupun cuba nak menipu wakil rakyat yang lain, atau cuba nak menipu rakyat untuk cover up benda ni, dan juga nak buat backdated. Sekarang ni adalah 27 hari bulan. Dia nak backdated pada tarikh 26 semalam, dia nak backdated pada tarikh 21. Sebab dia tahu kalau dia umumkan dia akan bawa semalam ordinan darurat pada masa semalam akan ada pengundian dan juga yalah perbahasan mengenainya. Jadi that's why Tauhidin Hassan didapati, aku terang-terang cakap, Tauhidin Hassan telah menipu dalam Dewan. Satu tindakan salah yang nyata dan boleh diklasifikasikan sebagai satu jenayah. Menipu dalam Dewan, cerita dia. Dewan Parlimen, Dewan Rakyat, cerita dia. Okey, jadi poin dia ialah macam ni, cerita dia. Kita kena tahu, kena faham satu benda. Semua Warta Persekutuan, semua anything yang berkaitan dengan kerajaan persekutuan mesti diletakkan dalam Warta Persekutuan. Ianya diperlukan dinotifikasikan, disahkan, dipersetujui oleh Yang Tuan Agong, dan juga disahkan oleh Peguam Negara, AG. Jadi cerita dia sekarang ni, saya pun tak faham juga macam mana boleh speaker Dewan Rakyat untuk akan bincangkan benda itu minggu depan, sedangkan benda ini adalah benda yang utama, benda berbangkit yang paling utama sekali. That's why Azhar Harun ni pun satu juga. Patutnya bila masa Tauhidin mengumumkan semalam, dia sepatutnya tidak boleh menerima 100%. Dia kena, saya siasat dulu. Masalahnya, Speaker Dewan Rakyat telah gagal melaksanakan tugasan untuk menyiasat dulu. Dan terus menjatuhkan sesuatu tu. That's satu problem dengan Azhar Harun. Satu orang yang tak ada integriti. Minta maaf cakap lah cerita dia. So, bukan saya nak menyokong pembangkang ke, nak menyokong mana-mana, tak ada cerita dia. Sekarang ni, ini kita cerita tentang undang-undang. Sebab bila ordinan darurat itu ditamatkan pada 21 hari bulan, maknanya Akta 342, Akta Pencegahan Kawalan Penyakit itu, cerita dia, tidak boleh mengenakan denda atau kompaun yang lebih daripada yang sepatutnya termaktub dalam Akta 342, iaitu RM1,000. Dalam kes semalam dan kes sebelum ni, dah ramai yang kena ya RM5,000, RM10,000, RM50,000 di bawah Akta Ordinan Darurat yang dikaitkan dengan Akta 342. Sekarang ni kalau pada 21 bulan dah ditamatkan, maknanya tak boleh guna ordinan darurat dalam kompaun itu. Maknanya Akta 342 sedia yang digunakan dalam ordinan darurat tidak boleh digunakan pakai. Maknanya dia kena guna pakai balik Akta 342 asal. RM1,000 denda. This adalah satu penyalahgunaan undang-undang dan juga penipuan sebenarnya. Jadi that's why dia melibatkan integriti undang-undang itu sendiri. Adakah kerajaan sedia ada
Kan? Nak buat macam mana dengan apa ni kompaun-kompaun saman dan juga yang sebagainya yang letak bahawa ordinal darurat yang katanya telah ditamatkan pada 21 hari bulan. Kita kena faham, 21 hari bulan sehingga 25 hari bulan ada berapa hari? 5 hari lebih kurang, kan? 25, 26 cerita dia. Okey, fine. Banyak hari cerita dia dan berapa ramai orang dah kena di bawah ordinal darurat pada Akta 342. Sedangkan dikatakan ordinal darurat telah ditamatkan pada 21 Julai. Ini satu-satu penyalahgunaan di situ dia. Jadi that's why aku cakap Taqiyuddin menipu. Simple je. Taqiyuddin menipu dalam dewan cerita dia. Sahih. Tak ada lagi cerita apa pusing balik cerita dia. Dan benda ni kalau betul lah Agong dah perkenankan semalam lagi Taqiyuddin akan menegaskan benda ni. Agong dah perkenankan. Tapi tidak. Kenapa nak kena tunggu sampai hari Isnin minggu depan baru nak dibincangkan, diberi penerangan. Nampak gaya macam ada benda yang tak betul dan ada benda nak tipu, nak dibuat. Okeylah. Kita tengok saja perkembangan selanjutnya. Dan tapi yang terang-terang nyata, Menteri PAS, Menteri Undang-Undang dari PAS ni memang tak boleh pakai cerita dia. Fail to the core. Sama macam PAS juga. Assalamualaikum.